Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali untuk sesi pembelajaran PDPR Bahasa Melayu tahun 5. Kali ini kita akan meneruskan pelajaran kita bermula pada minggu yang ke-24 ini dengan tema yang ke-6, iaitu Sains, Teknologi dan Inovasi. Sepanjang tempoh ini, sepanjang tema 6 ini, kamu akan mempelajari tajuk-tajuk yang berkaitan dengan sains, berkaitan dengan teknologi dan berkaitan dengan inovasi. Tajuk-tajuk ini amat menarik sekali kerana ia akan mencambahkan idea kamu, mencambahkan pengetahuan kamu tentang apa itu sains, tentang apa itu teknologi dan apa itu inovasi. Ya, untuk memulakan tajuk yang pertama dalam tema yang ke-6 ini, kita akan mempelajari unit 16 iaitu tajuknya Sains dan Kehidupan. Kamu boleh buka buku teks, rujuk muka surat 120. Ya. Okey, mari kita teruskan. Dalam tajuk ini, kamu akan menguasai standard kandungan iaitu 1.2 bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan. Apa yang dimaksudkan dengan maklumat? Apa yang dimaksudkan dengan idea? Nanti cikgu akan jelaskan. Ya. Okey, seterusnya. Kamu akan mempelajari 1.2.3 iaitu bersoal jawab untuk menjana idea tentang sesuatu perkara. Okey, kita teruskan dengan objektif pelajaran kita pada kali ini. Yang pertamanya, objektif pelajaran. Di akhir pelajaran, kamu dapat menjana idea tentang ciri dan tingkah laku khas haiwan melindungi diri. Apa itu menjana idea? Menjana idea ialah menghasilkan idea berkaitan suatu perkara. Tajuk ini kamu akan mempelajari tentang tingkah laku khas haiwan untuk melindungi dirinya. Dan kamu akan jana idea kamu yang berkaitan dengan tajuk haiwan yang melindungi dirinya. Okey? Dan seterusnya, objektif yang seterusnya, bersoal jawab tentang ciri dan tingkah laku khas haiwan melindungi diri. Setiap haiwan itu ada ciri-ciri khasnya untuk melindungi diri mereka daripada ancaman musuh. Contohnya, sesumpah. Sesumpah, apabila dia rasa dirinya terancam, dia akan menyamar, membuat penyamaran dengan keadaan sekelilingnya. Dia akan merupai keadaan sekelilingnya. Cikgu rasa kamu semua tahu kan sesumpah. Dia boleh menyamar. Dan begitu juga dengan haiwan-haiwan lain. Ada ciri-ciri khasnya untuk melindungi diri mereka. Kita akan mempelajari ciri-ciri khas haiwan ini pada slide yang berikutnya. Yang penting, objektif. Di akhir pelajaran, kamu tahu tentang ciri dan tingkah laku khas haiwan berdasarkan tajuk ini. Okey, kita teruskan lagi. Ciri-ciri khas haiwan melindungi diri. Ini ialah haiwan-haiwan. Yang pertama, ciri khas haiwan yang pertama ialah mengeluarkan bau busuk. Contohnya lipas. Lipas apabila dia terancam, dia akan mengeluarkan bau yang busuk. Begitu juga dengan kumbang. Skunk. Pepijat. Skunk ni mungkin kamu jarang mungkin pernah dengar, tetapi dia tidak ada di Asia lah. Skunk ni biasanya berada di negara-negara Eropah. Dia haiwan yang berbulu dan bila dia terancam, dia akan mengeluarkan bau yang busuk, teramatlah busuk. Contohnya lipas ni, dia satu haiwan yang kecil, dia tidak ada kuasa, tidak kuat. Salah satu ciri-ciri khasnya, apabila dia terasa terancam, dia akan mengeluarkan bau busuk. Sebelum kita pijak lipas itu, dia dah mengeluarkan bau yang busuk dan kita pun lari. Itu salah satulah ciri-ciri khas haiwan untuk mengelak dirinya daripada terancam. Seterusnya, ciri-ciri khas haiwan yang seterusnya, sengat. Di sini ada dua contoh haiwan yang mempunyai sengat. Contoh pertama ialah apa ni? Ini ialah kala jengking. Kala jengking, dia mempunyai sengat untuk menyengat musuhnya. Betul juga dengan lebah. Lebah pun dia mempunyai sengat. Sekiranya dia terancam, dia akan sengat musuhnya. Kalau seekor lebah yang menyengat, tak apa. Manusia boleh tahan. Tetapi kalau beribu-ribu lebah yang menyengat,
dia boleh mengancam nyawa manusia. Ya. Terlalu banyak lebah yang menyengat, badan kita mungkin akan jadi bengkak-bengkak. Ya. Mungkin masuk hospital. Ya. Tapi kamu perlu tahu, haiwan-haiwan seperti ini, dia tidak akan menyerang manusia sesuka hati. Mereka akan menyerang bila nyawa mereka terancam sahaja. Itu sifat-sifat haiwan. Ya. Okey, kita teruskan lagi. Ini apa ke nama binatang ni? Haiwan ini dia terancam. Apabila dia terancam, dia akan menggunakan durinya yang tajam untuk menyelamatkan dirinya. Yang bulat ni namanya siapa tahu? Namanya lah ikan buntal. Ikan ni hidup di air, di laut. Ikan buntal ni apabila dia terancam, dia akan mengembungkan badannya. Dan duri-durinya yang tajam ni akan melindungi badannya. Ya. Tengok bentuk wajah ikan buntal ni kita rasa ngeri. Ya. Ikan ke apa ke benda ni? Lain macam je rupanya kan. Ya. Betul juga dengan landak. Landak ni apabila dia terancam, dia akan memacakkan ataupun menegakkan durinya. Ya. Selalunya landak ni apabila dia terancam, dia akan menegakkan durinya yang tajam tu dan dia akan mengundur ke belakang menyerang musuhnya. Musuhnya pun akan lari. Itu salah satu ciri-ciri khas haiwan untuk melindungi dirinya, iaitu berduri tajam. Okey, kita teruskan lagi. Penyamaran. Tadi cikgu dah terangkan salah satu haiwan yang boleh menyamar mengikut warna keadaan persekitarannya, seperti cicak. Cicak apa ni? Cicak sesumpah. Sesumpah, dia boleh meniru warna persekitarannya. Kalau dia duduk, kalau dia di atas pokok, dia akan meniru warna pokok tu. Kalau dia di daun, dia akan meniru warna daun itu. Serupa. Sama saja penyamarannya. Yang haiwan yang kedua ni ialah kuda laut. Kuda laut pun dia boleh menyamar. Apa ya, cikgu pun tak perasan, terlalu pandai dia menyamar, membuat penyamaran sampai cikgu tak kenal apa nama haiwan ni. Boleh kamu teka apa nama haiwan ni? Cuba kamu fikirkan apa nama haiwan yang ini, ya. Yang ini ialah sama juga sesumpah, ya. Salah satu ciri-ciri haiwan ini ialah mereka boleh menyamar mengikut keadaan persekitaran. Ya, kita teruskan lagi. Okey, kita teruskan dengan latihan membaca. Ya, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 120 kata cikgu, 120, 122. Okey. Okey, kemahiran mendengar, silap kemahiran mendengar dan bertutur, unit 16, sains dan kehidupan. Sebelum kita mempelajari tajuk ini, cikgu dah terangkan secara ringkas tentang ciri-ciri khas haiwan supaya kamu dapat gambaran awal tentang tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, kamu dah tahu bahawa haiwan mempunyai ciri-ciri khas untuk melindungi dirinya. Tadi cikgu dah terangkan, ada haiwan dia boleh menyengat, dia boleh menyamar. Ada haiwan yang berduri tajam untuk melindungi dirinya. Jadi kamu sudah dapat gambaran awal tentang ciri-ciri khas haiwan ini. Sebelum kita baca tajuk petikan ini berkaitan dengan haiwan, ciri-ciri khas haiwan. Ya. Dalam petikan ini terdapat perbualan antara dua orang murid, iaitu Farisha dan Rubini. Perbualan mereka berdasarkan maklumat yang terdapat dalam perbualan bergambar dalam petikan ini, iaitu haiwan di sekeliling kita. Berdasarkan maklumat bergambar ini, cuba kamu lengkapkan maklumat dengan idea-idea yang benar berkaitan dengan haiwan di sekeliling kita. Kita mulakan dengan haiwan yang pertama, iaitu kura-kura. Ya. Haiwan sekeliling kita. Ciri dan tingkah laku khas haiwan melindungi diri. Kura-kura. Cengkerang keras. Kura-kura melindungi badannya yang lembut. Kura-kura memasukkan anggota badan ke dalam cengkerangnya apabila dia rasa terancam. Kita lihat haiwan yang kedua. Sisik keras.
Apa nama haiwan yang bersisik keras ini? Namanya ialah tenggiling. Tenggiling melindungi badannya daripada kecederaan. Tenggiling akan menggulungkan badannya bagi menakutkan musuh. Jadi di sini ada ditinggalkan satu kotak kosong untuk kamu memikirkan apa jawapan, apa idea yang sesuai. Cikgu dah bagi jawapannya, iaitu menggulungkan badan bagi menakutkan musuh. Ini sebagai satu contoh. Kamu mungkin boleh bagi idea yang lain yang lebih bernas, lebih baik daripada apa yang cikgu berikan. Terlihat dengan haiwan yang seterusnya, iaitu haiwan yang berduri tajam. Mempertahankan diri di sebalik duri. Apa nama haiwan ini? Namanya ialah landak. Landak mempertahankan diri di sebalik durinya yang tajam. Landak, kamu boleh buat tambahan idea. Landak mengembangkan duri yang tajam dan mengundurkan dirinya sehingga durinya tertusuk untuk mempertahankan diri. Okey, bina ayat yang gramatis. Okey. Penyamaran. Haiwan ni apa namanya? Sumpah-sumpah. Sumpah-sumpah menyembunyikan dirinya melalui penyamaran. Boleh buat lagi ayat, boleh tambah lagi ayat yang gramatis. Sumpah-sumpah menukarkan warna badan mengikut persekitaran untuk memperdayakan musuh. Kamu boleh bina ayat berdasarkan maklumat yang telah cikgu berikan pada permulaan pengajaran tadi. Maklumat-maklumat yang cikgu berikan itu sebagai satu maklumat yang berguna untuk kamu mengisikan tempat-tempat kosong dalam petikan gambar bermaklumat ini. Kamu juga boleh membuat pembacaan daripada internet, daripada pembacaan luar untuk menambahkan lagi ilmu kamu tentang haiwan di sekeliling kita. Berkaitan dengan ciri-ciri dan tingkah laku haiwan melindungi diri. Okey, cikgu harap kamu jelas bagaimana kita nak mengembangkan idea, bagaimana kita nak menjanakan idea berdasarkan maklumat yang telah kita perolehi. Kita teruskan dengan aktiviti yang seterusnya. Okey, aktiviti 2. Membaca dialog dan melengkapkan maklumat dengan idea. Okey, mari kita mulakan. Tahukah kamu cara haiwan-haiwan tersebut melindungi diri? Saya tidak tahu, Farisa. Bagaimana situasi itu terjadi? Okay. Farisa pun menjawab. Haiwan-haiwan itu akan menggunakan ciri dan tingkah laku khas. Misalnya, di sini kamu perlu beri contoh bagaimana haiwan itu melindungi dirinya. Kamu boleh bagi contoh tenggiling. Kamu boleh bagi contoh landak. Kamu boleh bagi contoh sumpah-sumpah. Sebagai contoh di sini, cikgu bagikan contoh haiwan tenggiling. Okay, kita bina ayat. Misalnya, tenggiling mempunyai sisik keras untuk melindungi diri daripada musuh. Kamu boleh bagi contoh yang lain. Jana idea kamu. Manakala landak pula mempunyai duri yang tajam untuk melindungi dirinya daripada musuh. Nampak kita menjana idea daripada maklumat-maklumat yang telah kita perolehi. Kita teruskan lagi. Mengapakah ciri dan tingkah laku khas itu penting kepada haiwan, Farisa? Okey, Farisa pula menjawab. Ciri dan tingkah laku khas penting bagi haiwan kerana siapa tahu? Siapa boleh jawab? Cuba fikir sebab apa haiwan tu mempunyai ciri khas. Untuk apa? Yang pertamanya, untuk melindungi dirinya. Itu yang penting, untuk melindungi dirinya daripada musuh. Dan yang paling penting sekali ialah untuk mengekalkan kemandirian spesies. Apa itu kemandirian spesies? Kamu dah pelajari sains tahun 4. Apa yang dimaksudkan dengan kemandirian? Kemandirian ini ialah untuk mengekalkan spesiesnya, dengan melalui kelahiran, beranak. Haiwan tu dia akan melahirkan anak, jadi dia akan beranak. Jadi bila dia sentiasa beranak, melahirkan anak,
spesiesnya akan terus kekal. Itu maksudnya kemandirian spesies. Jadi cuba kamu janakan dia daripada maklumat yang cikgu berikan, bina ayat. Ya. Okay, contohnya, ciri dan tingkah laku khas penting bagi haiwan kerana untuk melindungi dirinya daripada musuh dan mengekalkan kemandirian spesiesnya. Itu salah satu contoh lah. Kamu boleh bagi contoh kamu yang lain. Okey, kita teruskan lagi. Rubini, nyatakan ciri dan tingkah laku khas haiwan-haiwan lain. Okey, soalan ni senang sebab apa? Kamu dah ada maklumatnya. Tadi kita dah terangkan, ya, tentang ciri-ciri khas haiwan yang ciri-ciri khas haiwan yang dapat tadi cikgu dah terangkan ciri-ciri khas haiwan untuk melindungi dirinya. Kamu boleh bagi tak contoh yang lain selain pada contoh yang cikgu beri? Boleh tak? Kita ambil haiwan yang bertanduk. Apa haiwan yang bertanduk? Kebau, lembu. Ya, apa guna tanduknya? Untuk apa? Fikirkan. Jawab di sini, nampak gambar otak ni. Gambar otak ni maksudnya kamu kena fikir. Jana idea. Okey. Di sini cikgu tinggalkan untuk kamu berfikir berdasarkan soalan daripada Farisa ni yang bertanyakan Rubini. Nyatakan ciri dan tingkah laku khas haiwan-haiwan lain. Cikgu bagi clue. Haiwan bertanduk, lembu, kebau. Bagaimana dia dapat melindungi dirinya menggunakan tanduknya. Betul juga dengan kuda. Kuda mempunyai kaki yang kuat. Apa guna kakinya itu? Cuba fikirkan. Dan bina ayat yang gramatis di sini. Okey? Jadi kita dah teruskan dengan aktiviti bersoal jawab untuk menjanakan idea. Teruskan lagi dengan aktiviti yang seterusnya. Dah nak tamat dah. Latihan. Okey, latihan ialah menjawab soalan. Soalannya, mengapakah ciri dan tingkah laku khas penting kepada haiwan? Okey, fikirkan. Tadi kita dah bincangkan bagaimana ciri dan tingkah laku khas penting kepada haiwan. Untuk apa? Menyelamatkan diri. Untuk apa lagi? Kemandirian spesiesnya. Bina ayat yang gramatis. Jawab soalan ni. Bagaimana nak jawab? Kita mulakan dengan ciri dan tingkah laku khas penting pada haiwan ialah Okey, soalan yang kedua. Apakah ciri dan tingkah laku khas haiwan lain? Ini ada kesalahan ejaan, ya. Tak apa, nanti kau betulkan. Apakah ciri-ciri dan tingkah laku khas haiwan yang lain? Okey, bagi contoh haiwan yang lain. Sebagai contoh, ciri dan tingkah laku khas haiwan yang lain ialah apa dia? Bagi contoh haiwan yang lain tu. Contohnya, misalnya lembu. Lembu menggunakan tanduknya untuk mempertahankan dirinya daripada musuh. Ya. Bagi contoh yang lain. Ya. Kuda. Apa dia? Jadi kamu kena fikir, janakan idea kamu untuk menjawab soalan ini. Okey. Jadi latihan ni kamu tulis dalam buku pemahaman. Tulis soalan ini dan jawab. Kemudian kamu tangkap skrin latihan kamu tu, hantar dekat cikgu. Kamu boleh hantar di WhatsApp pun boleh, di Telegram pun boleh. Nanti cikgu akan semak untuk kamu. Okey? Ada juga latihan pemahaman di Google Form. Jawab soalan latihan pemahaman di Google Form. Dan ada juga latihan di TeacherMate. Kamu latihan subjektif, salin jawab latihan tersebut dan hantar semula kepada cikgu. Ketiga-tiga latihan ini berkaitan dengan tajuk apa yang kita pelajari pada hari ini. Okey? Okey, itu sahaja perkongsian cikgu tentang pelajaran kita pada kali ini yang bertemakan sains, teknologi dan inovasi. Untuk tajuk utama ni, kamu dah belajar tentang ilmu yang berkaitan dengan sains, iaitu tentang ciri-ciri khas haiwan untuk melindungi dirinya. Nanti kamu akan belajar tentang maklumat ilmu tentang sains yang lain, ya, yang berkaitan dengan sains lain seperti planet, pencakrawala, gerhana bulan, ya, dan sebagainya. Ya, untuk tema yang ke-6 ni semuanya berkaitan dengan sains dan teknologi. Okey,
Sekian sahaja pelajaran kita pada kali ini. Berjumpa di lain masa. Sama-sama kita belajar menuntut ilmu. Menuntut ilmu ni penting untuk kita menjadi manusia yang berguna, berilmu dan dapat berfikir sebelum membuat suatu keputusan. Okey, sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye-bye.